Salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah yang saya dihormati Dr. Sakina binti Saleh serta para penonton yang saya dikasihi sekalian. Saya bernama Kazim Tanggawilu dan topik yang saya dipilih untuk pentaksiran akhir bagi semester ini adalah perbandingan teori kebenaran korespondensi serta koherensi. Jadi, saya akan mengemukakan pendapat serta pernyataan yang bernas melalui video ini. Jadi, jom saksikan. Kebenaran. Kebenaran mempunyai kualiti yang sesuai dengan fakta atau realiti. Kebenaran selalunya diberikan dalam bahasa biasa kepada perkara seperti kepercayaan, penegasan dan pernyataan deklaratif yang cuba menggambarkan realiti atau mematuhinya. Tujuan pengetahuan dan pembelajaran adalah untuk mencapai sesuatu kebenaran. Apakah itu korespondensi? Pengertian korespondensi adalah teknik membuat surat dan berkomunikasi dengannya. Korespondensi adalah berasal dari perkataan bahasa Inggeris dan Belanda iaitu correspondence, yang artinya kegiatan yang dilakukan dengan saling berkirim surat. Selain itu, ia juga bererti hubungan yang terjadi antara pihak yang berkait. Jadi, saya akan menjelaskan apakah itu teori korespondensi. Teori korespondensi atau dikenali sebagai teori kesesuaian yang menyatakan bahawa sesuatu kebenaran adalah kesesuaian atau kesepadanan antara pernyataan ataupun dikenali sebagai idea mengenai kenyataan atau fakta. Dalam teori ini, kebenaran dikenali sebagai kebenaran empiris yang sesuatu konsep, idea atau teori yang benar serta perlu mengungkapkan realiti yang sebenar. Selain itu, dalam teori ini, 5 unsur yang perlu dipenuhi iaitu pernyataan, kesesuaian, situasi, kenyataan serta keputusan. Teori korespondensi ini menggunakan alur fikiran induksi yang berfikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Secara kesimpulannya, ia akan berakhir setelah fakta tersebut telah diteliti serta dianalisis sebelumnya. Menurut Aristoteles, beliau menyatakan bahawa kebenaran adalah soal kesesuaian antara yang dinyatakan sebagai diketahui dengan kenyataan yang sebenarnya. Selain itu, Bernard Russell merupakan salah satu ahli falsafah dan beliau menyatakan bahawa sesuatu pengetahuan itu benar apabila proposisi bersesuaian dengan realiti yang menjadi objek pengetahuan itu serta kepastian indrawi. Selain itu, Katzoff merupakan salah satu ahli falsafah dan beliau menyatakan bahawa kebenaran atau keadaan benar berupa kesesuaian antara makna yang dimaksudkan oleh sesuatu pernyataan dengan apa yang sungguh-sungguh merupakan faktanya. Akhirnya, Ackerman merupakan salah satu ahli falsafah juga dan beliau menyatakan bahawa sesuatu yang diketahui adalah sesuatu yang dapat dikembalikan pada kenyataan yang dikenali sebagai objek. Jadi, itu merupakan pendapat ahli falsafah mengenai teori korespondensi. Apakah itu koherensi? Koherensi yang berasal dari perkataan Inggeris iaitu coherence yang bermaksud hubungan makna atau semantik. Selain itu, melalui linguistik, koherensi merupakan kesepaduan antara satuan lingual dalam teks atau tuturan. Apakah itu teori koherensi? Jadi, teori kebenaran koherensi atau dikenali sebagai teori konsistensi yang berasaskan prinsip rasional serta idealisme subjektif. Dalam teori ini, sesuatu kebenaran merupakan persetujuan antara idea dengan idea sebelumnya atau keputusan dengan keputusan sebelumnya dianggap logik. Teori ini
dianggap benar jika ia dapat dibuktikan melalui uji kaji. Tetapi, jika ia bertentangan dengan maklumat yang baharu, maka teori ini akan dibubarkan atau dibatalkan. Seterusnya, teori ini menggunakan alur fikiran deduktif atau berfikir bertolak dari hal-hal yang umum terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke hal yang lebih khusus. Jadi, ia bermaksud teori koherensi. Menurut ahli falsafah A.C. Ewick, beliau menyatakan bahawa koherensi yang sempurna merupakan sesuatu idea yang tidak dapat dicapai. Akan tetapi pendapat-pendapat dapat dipertimbangkan menurut jarannya dari idea tersebut. Selain itu, ahli falsafah Jujun, beliau menyatakan bahawa sesuatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap sebagai benar. Saya mempercayai bahawa dalam kehidupan kita, semua aspek kita menemui mempunyai kelemahan serta kebaikan tersendiri. Sama jugalah mengikut kedua-dua teori ini. Dalam kedua-dua teori ini, ia mempunyai kelemahan tersendiri yang dapat ditemui oleh ahli falsafah serta segelintir masyarakat yang menggunakan teori ini dalam kehidupan mereka. Jadi, saya akan menjelaskan apakah kelemahan kedua-dua teori ini dalam segmen seterusnya. Jadi, jom! Antara kelemahan bagi teori korespondensi adalah, pertamanya, ia muncul kekeliruan kerana kurang cermatnya penginderaan atau indera tidak normal lagi. Seterusnya, kebenaran dalam ilmu adalah kebenaran yang sifatnya objektif dan dia harus didukung oleh fakta-fakta yang berupa kenyataan dalam pembentukan objektifnya. Kebenaran yang benar-benar lepas dari kenyataan subjek dalam teori korespondensi ini. Tambahan pula, gambaran yang tidak jelas serta membingungkan tentang cara menentukan kebenaran bagi teori korespondensi ini. Untuk teori koherensi ini, antara kelemahannya ialah, pertama, antara idea pertama atau kedua hanya ada keserasian dan bukannya kebenaran dalam teori koherensi ini. Seterusnya, terdapat pernyataan yang boleh mengelirukan. Dan akhirnya, suatu pernyataan hanya akan benar jika tiada pernyataan yang berlawanan dengan sebelumnya. Ia merupakan kelemahan dalam teori koherensi ini. Seterusnya, saya akan melakukan perbandingan umum antara kedua-dua teori ini, iaitu teori korespondensi serta teori koherensi. Jadi, pertamanya ialah, bagi teori korespondensi, ia merupakan teori kebenaran yang paling awal. Tetapi, bagi teori koherensi, ia merupakan teori kebenaran yang berdasarkan kriteria, koheren atau konsistensi. Selain itu, bagi teori korespondensi, ia menggunakan alur berfikir secara induktif. Sebagai contoh, ia berfikir dari hal-hal khusus kepada hal-hal umum. Tetapi, bagi teori koherensi, ia menggunakan alur berfikir secara deduktif. Sebagai contoh, ia berfikir daripada hal-hal umum kepada hal-hal yang khusus. Akhirnya, bagi teori korespondensi, ia mengambil keputusan akhir setelah ia mendapat fakta dari hasil-hasil penelitian. Tetapi, bagi teori koherensi, ia mengambil keputusan akhir berdasarkan pengalaman atau pernyataan yang diakui sebagai benar. Pula, sekarang saya akan melakukan perbandingan yang umum antara kedua-dua tokoh ataupun ahli falsafah yang telah memperkembangkan kedua-dua teori kebenaran ini. Yang pertama adalah Russell ataupun dikenali sebagai Bertrand Russell yang telah mengembangkan teori korespondensi ini. Serta antara pelopor teori ini adalah Plato, Aristoteles, Murray, Ramsay serta Tarski. Selain itu, teori korespondensi ini digunakan untuk proses pembuktian secara empiris dalam bentuk pengumpulan data-data yang mendukung suatu pernyataan yang telah dibuat sebelumnya. Seterusnya, pengaruh Hegel ataupun dikenali sebagai George Wilhelm Friedrich Hegel. Beliau telah mengembangkan teori ini pada abad ke-19 dan pengaruh Hegel dan diikuti oleh pengikut mazhab idealisme seperti Leibniz,
Spinoza serta ahli falsafah Britania F.M. Bradley. Teori koherensi ini dianuti oleh para pendukung idealisme serta rasionalisme. Baiklah, sekarang saya akan mengemukakan pendapat saya mengenai topik ini. Kebenaran merupakan suatu hal yang boleh dikatakan bahawa benar jika berdasarkan dengan alasan dengan jelas serta logik. Selain itu, kebenaran ilmiah merupakan sesuatu perkara yang dicari dengan metod ilmiah yang sesuai untuk mencari atau mendapatkan kebenaran dalam setiap situasi. Seperti yang dinyatakan, salah satu cara daripada beberapa cara menguji atau membuktikan kebenaran ilmiah dengan teori koherensi serta teori korespondensi. Walaupun kedua-dua teori tersebut saling bertentangan atau saling melengkapi, tetapi seseorang individu akan menggunakan teori mengikut kehendak mereka berdasarkan situasi tersebut. Baiklah, saya berharap pendapat serta pernyataan saya dikemukakan pada hari ini adalah benar dan juga saya berharap ia akan membantu untuk meningkatkan kefahaman anda mengenai topik ini. Jadi, itu sahaja daripada saya pada hari ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua. Sekian, terima kasih.